Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasihi dan hormati sekalian. Okey, hari ini cikgu akan masuk satu video pendek berkaitan dengan bab baru iaitu bab 7 tenaga dan kuasa. Okey, video kali ini tak lama, cikgu akan ambil masa yang singkat saja untuk menerangkan tentang topik baru. Dan hari ini kita akan masuk pada subtopik kita yang pertama iaitu 7.1 kerja, tenaga dan kuasa. Okey, kerja, tenaga dan kuasa ni dia ada kaitan sikitlah dengan bab 6 yang kita belajar lepas ya, berkaitan dengan elektrik dan juga kemagnetan ya. Okey, kerja, apa itu kerja? Apa yang awak perlu tahu tentang kerja ni? Dia tak rumit sangatlah, tak perlu secara mendalam ya. Cukup awak tahu ialah kerja didefinisikan sebagai hasil darab daya ya, daya kita dan juga sesaran. Daya ni dalam unit dia adalah unit Newton ataupun Newton. Newton ni adalah 1 kg bersamaan dengan 10 Newton. Okey, 1 kg bersamaan dengan 10 Newton, bermaksud kalau dia bagi dalam kg, awak just tukar dia kepada Newton dengan darab 10. Okey, contoh kalau dia bagi berat suatu barang tu berat dia 2 kg. So awak tukar kepada Newton jadi 20 Newton lah. Okey. Sesaran pula mesti dalam meter ya. Sesaran dalam meter. Contoh kalau 100 meter. Kalau dia bagi dalam cm, awak kena tukar dalam meter. Itu sesaran lah ya. Sesaran. So unit adalah W. Okey, bukan unit, dia punya formula dia W sama dengan Fs ya. F di sini adalah kita punya daya darab dengan sesaran kita. Okey. Okey, sesaran ialah jarak yang dilalui mengikut arah tertentu. Okey, sesaran ialah jarak satu jarak lah. 100 meter, 200 meter mesti dalam meter lah. Okey, kemudian yang lain yang cikgu tak nak sentuh yang tu Okey, kerja. Momen daya dan kuantiti merupakan dua kuantiti fizik selain kerja yang diukur dalam unit Newton meter. Okey, kerja juga boleh diukur dalam unit Newton meter. Newton meter ni kan, kita boleh convert terus kepada joule. Okey, unit bagi kerja adalah joule. Okey, sama saja dia punya unit dia dengan unit tenaga joule. Okay, unit yang lebih besar seperti kilojoule dan megajoule juga digunakan dalam pengukuran kerja. So tak ada masalah lah. Kita boleh guna kilojoule, megajoule bergantung kepada situasi. Kalau terlampau banyak kerja yang dilakukan, kita kena convert kepada kilojoule lah ataupun kepada megajoule. Okey, seterusnya kita lihat gambar ni. Bagaimana contoh beberapa aktiviti yang dilakukan cara betul untuk mengangkat beban. Okey. Beban ataupun daya melawan daya tarikan graviti sebanyak 20 Newton. Maksudnya di sini 20 Newton tu adalah dia punya beban ataupun dia punya daya dia. Daya dia tu 2 kg ni dia nak angkat naik ke atas dengan daya tarikan graviti. So daya itu mungkin bahan ni 2 kg. So daya untuk mengangkat tu dia akan jadi 20 Newton. Ya, berat beban nampak di sini, berat beban 20 Newton. Sebabkan kita ada daya tarikan graviti Okey, so daya kita 20 menegak jarak dalam sesaran dalam arah daya. Okey, dia angkat tu setinggi 1 meter. So kita punya kerja dilakukan 20 Newton kali dengan 1 meter, iaitu jarak yang diangkat, dapatlah 20 joule unit kita. So sangat simple lagi sebenarnya ya, tak susah. Okey, kita lihat contoh yang lain. Okay, menolak troli sejauh 5 meter dengan daya 10 Newton. Okey, daya 10 Newton maksudnya berat beban itu di dalam tu adalah sebanyak 1 kg, mungkinlah 1 kg, so dia jadi 10 Newton. Okey, so jadi dia menolak tu sejauh 5 meter. So awak darabkan saja dengan 5. So awak akan dapat jawapan dia 50 joule. Sangat-sangat simple, tak susah.
Okay, kemudian kita tengok contoh yang lain ya. Dia menarik laci sejauh 30 cm dengan daya 2 Newton. Okay, so di sini laci itu 30 cm. Jadi macam cikgu cakap tadi, dia mesti dalam meter kan. So kita kena tukar dia kepada meter. Meter dia kena bahagi dia dengan 100 lah. 30 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Jadi 30 cm bersamaan dengan 0.3 lah, awak bahagi dengan 100, so awak dapat 0.3 meter. Daya 2 Newton, so dah ada 2 Newton, tak perlu tukar apalah. 2 Newton ni berat di dalam berat beban ni 2N kali dengan 0.3. So awak dapatlah kerja awak 0.6 Joule. Tenaga ataupun kerja yang awak gunakan untuk menarik itulah. Itu namanya kita punya kerja lah. Okey, mengira kerja yang dilakukan. So, okey, seorang murid mempunyai berat badan 400 Newton dengan beban di tangannya 100 Newton. Menaiki tangga dengan tinggi tegak 3 meter. Hitung kerja yang dilakukan. Jadi kerja macam biasalah, W equals to Fs. Kita punya beban ataupun daya kita di sini adalah 400 ya, 400 tambah dengan 100. So kita kalikan dengan kita punya S kita adalah, sesaran kita adalah 3 meter. So jawapan kita 500 kali dengan 3. So awak dapatlah 1500 Joule jawapan awak ya. So itu cara kita kira lah. Secara keseluruhan berat badan 400, beban lagi 100. So semua sekali daya kita adalah 500 Newton. Okey. Simple je ya. Ni contoh yang lain pun sama. Ali menunjukkan Ali mengangkat sebuah kotak jenis 10 kg dari lantai. Berapakah kerja yang dilakukan oleh Ali? So Ali ada 10 kg. Macam cikgu cakap tadi, 10 kg kena tukar kepada Newton, dia jadi 100 Newton ya. And then anggapkan daya graviti bertindak 1 kg adalah 10 Newton kan. Okey. Mari, berapakah kerja? W equals to Fs. Okey, sekarang ni kita ada 100. Okey, berapa dia punya jarak dia? Sebuah kotak, dia dalam gambar dah ada dah gambar dia tunjuk 2 meter di sini kan. So kali dengan 2 lah. So dapatlah 200 Joule ya. Okey, masih lagi tengok contoh. Okey. Seorang buruh menarik sebuah baldi berisi simen 300 ya. Newton, daya 300, tingkat 1. Dia menarik tingkat 1 10 meter dari tanah. So 300 Newton kali dengan 10 sama dengan simple saja 3000 Joule lah jawapan dia. So tak susah manalah. Straightforward soalan dia kan. Okey, kemudian kita pergi kepada tenaga dan kuasa Apa yang penting di sini awak tahu tentang tenaga, tentang kuasa Tenaga itu apa? Tenaga itu ialah apa tak boleh buat ni. Tenaga definisikan sebagai keupayaan untuk melakukan kerja. Itu adalah tenaga. Tenaga ialah keupayaan kita melakukan kerja. Kalau kita tak ada tenaga, kita tak boleh buat kerja. So unit tenaga diukur dalam Joule lah, macam tadilah, macam kerja kita ya. Kerja hanya boleh dilakukan apabila ada tenaga. Kalau tak ada tenaga, kita tak boleh buat kerja. Okey, kuasa pula. Kuasa dia punya rumus dia adalah kerja yang kita lakukan tadi kita bahagikan dengan masa ya. Kita bahagikan dengan masa. Kerja kita dah dapat dalam unit Joule, masa pula dalam unit saat ya. So kita akan dapatlah kita punya kuasa kita ya. Kuasa kita unit dia adalah W ataupun watt ya, watt. Okey, watt, W-A-T-T, watt kan. Okey, kuasa dimaksudkan kadar melakukan kerja. Kadar ni mesti berkait dengan masa lah. Kadar melakukan kerja. Unit SI bagi kuasa ialah watt. Apabila satu joule kerja dilakukan dalam masa 1 saat, kuasa sebanyak 1 watt telah digunakan, itu 1 watt equals to 1J saat negatif 1. Itu tak penting. Yang penting ialah awak lihat contoh supaya awak boleh faham. Okey.
So simple saja, seekor monyet mempunyai berat 50 Newton memanjat pokok setinggi 3 meter dalam masa 20 saat. First kali awak kena kira dia punya kerja dulu ya. Kerja W equals to Fs. W equal to Fl 50 kali dengan 3. So awak dapat kerja dia 150 joule. And then dia minta awak mengira dia punya kuasa dia. Kuasa pula W sama dengan kuasa kita sama dengan W kita punya kerja bahagi dengan saat kan. So 150 bahagi dengan 20 saat. So awak dapatlah jawapan dia 7.5 watt di sini kan. WT P yang kuasa adalah P unit dia. Okey, Aizul menarik sebuah kotak di bahagian landasan licin dari A ke B dengan daya 20 Newton sejauh 2 meter dalam arah daya dalam masa 5 saat. So kita punya daya 30 Newton, jarak ataupun sesaran 2 meter, so darab 2 tu dapat 60 joule. And then dalam masa 5 saat, so bahagikan saja dengan 5, awak dapatlah 12 watt. Okey, aktiviti yang ketiga, pemberat 150 Newton diangkat setinggi 1 meter dalam masa 0.5 saat. 150 Newton adalah dia punya daya setinggi 1 meter adalah dia punya sesaran. 150 kali 1 dapat dia punya kerja 150 joule. Dalam masa 0.5 saat awak bahagi sahaja, so awak dapatlah 300 watt dia punya kuasa dia. Okay, so itu sahaja, sangat-sangat simple, sangat-sangat mudah ya untuk awak faham apakah yang dimaksudkan dengan kerja dan juga tenaga dan juga kuasa. Okay, so latihan awak, cikgu minta awak buat praktis formatif 7.1 muka surat 215. Okay, ada beberapa orang yang hantar latihan pada cikgu, tahniah. Yang tak hantar tu tak apalah kemudianlah nanti kita ambil tindakan pada awak. Tapi yang dah hantar, tahniah, cikgu ucapkan teruskan dengan momentum awak lah. Okay? Teruskan buat latihan dalam buku latihan lah. Okay, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi kelas akan datang.